Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sultan bin Syarial, penuh metrik 120297. Hari ini saya ingin membentangkan pengenalan mengenai konsep ilmu yang benar dan ilmu yang palsu dari perspektif Islam dan Barat. Teori ilmu atau epistemologi memperincikan bagaimana suatu ilmu itu lahir dan bagaimana ia dibangunkan. Seterusnya mempunyai landasan dan tapak yang membolehkan ilmu berdiri teguh dan berkembang menurut tasawur seseorang tentang perkara tersebut. Dan seterusnya, asas epistemologi ini juga telah menyebabkan perbezaan perspektif di antara Barat dan Islam. Kita beralih ke definisi konsep ilmu yang benar dan ilmu yang palsu dari perspektif Barat dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidatul Adawiyah binti Zulkifli. InsyaAllah saya akan menerangkan secara ringkasnya mengenai definisi ilmu benar dari sudut Islam. Ilmu berasal daripada perkataan Arab iaitu alima yang membawa maksud segala pengetahuan dan juga kebenaran tentang sesuatu yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada para rasulnya dan juga alam ciptaannya, termasuklah manusia yang memiliki aspek lahiriah dan juga batiniah. Ilmu ini juga mendapat tempat yang tertinggi dalam Islam kerana ia merupakan teras dalam sistem agama Islam. Selain itu, kita perlu mengetahui beberapa sumber ilmu dalam Islam iaitu Al-Quran, seterusnya ialah hadis dan sunnah dan juga wahyu, dan akhir sekali ialah intuisi ataupun ilham. Seterusnya, saya juga akan menerangkan secara ringkas mengenai definisi ilmu benar dari sudut Barat. Ilmu dalam Kamus Bahasa Inggeris disebut sebagai knowledge, yang mana ia membawa maksud pengetahuan, tahu, kepandaian ataupun sains. Okey, dalam tradisi ilmu Barat ni, mereka menganggap bahawa ilmu itu ialah idea rasional daripada seseorang individu berdasarkan pengalaman empirikal. Kebenaran bagi mereka ni juga adalah bersifat relatif, iaitu berubah-ubah mengikut peredaran zaman, berubah-ubah mengikut suasana dan juga berubah-ubah mengikut keadaan sesuatu masyarakat itu sendiri. Mereka juga menggunakan 3 teori bagi mengukur sesuatu kebenaran, iaitu teori correspondent, teori coherent dan juga teori functional theory of truth. Sumber utama ilmu pengetahuan dalam perspektif Barat juga diwakili oleh 3 aliran, iaitu aliran rationalism, aliran empiricism dan juga aliran criticism. Okey, kembali pada definisi ilmu palsu daripada sudut Islam. Yang pertama, ilmu palsu ialah ilmu yang tidak membawa kepada kebolehan untuk mengenali, mengecami dan memahami kedudukan yang benar dan tepat bagi letaknya suatu perkara. Antara contoh yang kita dapat lihat apabila umat Islam tidak dapat memahami akidah yang sebenar mengikut Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan tergolong daripada golongan ajaran sesat. Seterusnya, kita memahami pula definisi ilmu palsu dari sudut Barat. Menurut tradisi Barat, terdapat satu fahaman yang semakin berkembang dan maju pada zaman ini, iaitu fahaman etis, iaitu mereka tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Bahkan mereka berfahaman bahawa kewujudan alam ini bertindak dengan sains dan alam itu sendiri tanpa kewujudan Tuhan. Ini adalah definisi ilmu Barat. Antara faktor-faktor yang berlaku ialah perkembangan teknologi dan sains, fahaman sosial progresif dan faktor moraliti. Kita akan beralih pula terhadap perbezaan konsep ilmu benar daripada sudut ilmu Barat dan Islam. Ini adalah perbezaan ilmu benar daripada sudut ilmu Barat dan juga Islam. Terdapat 3 elemen perbezaan, iaitu yang pertama ialah masyarakat Barat menolak konsep wahyu ketuhanan, manakala perspektif Islam pula mereka menerima konsep wahyu ketuhanan. Yang kedua ialah para ilmuwan Barat juga meminggirkan agama daripada kehidupan mereka, manakala daripada perspektif Islam pula nilai dan kedudukan agama berada pada kedudukan yang tinggi dan mulia. Yang ketiga, seterusnya ialah daripada segi ilmu sains. Perspektif Barat adalah berdasarkan keperluan dan manifesta egosentrik Barat, manakala daripada penyelidikan Islam berasaskan wahyu. Seterusnya ialah perbezaan ilmu palsu daripada sudut ilmu Barat dan juga Islam. Terdapat satu elemen perbezaan antara kedua-dua ilmu ini, iaitu elemen fahaman. Pada ilmu Barat berlakunya konflik yang timbul, iaitu ialah fahaman atheism, manakala ilmu Islam pula ialah ajaran sesat seperti Syiah. Seterusnya ialah persamaan ilmu benar daripada sudut ilmu Barat dan juga Islam,
Yang pertama ialah daripada segi akal. Walaupun Islam sumber utamanya adalah wahyu, namun Islam turut menerima sumber berasaskan akal. Persamaan kedua ialah persamaan daripada panca indera. Sumber pengetahuan sudut pandangan Islam dan Barat juga adalah daripada panca indera manusia. Dalam sudut ilmu pandang falsafah, panca indera adalah salah satu sumber ilmu yang dipercayai dan diyakini kebenarannya. Persamaan ilmu palsu daripada sudut ilmu Barat dan juga Islam adalah fahaman yang salah. Bagi perspektif Barat, wujudnya golongan ateisme, manakala bagi perspektif Islam, wujudnya ajaran sesat seperti Syiah. Kesan-kesan baik ilmu benar terhadap masyarakat. Yang pertama, konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan ni iaitu ilmu Islam itu sendiri telah memberi kesedaran kepada golongan masyarakat bahawa setiap daripada kita ni hanyalah hamba. Jadi kita perlu sentiasa merendah diri dan tolong-menolong antara satu sama lain, kerana asalnya kita semua hanyalah hamba kepada Allah SWT. Yang kedua, konsep kemanusiaan. Konsep kemanusiaan ni ialah ilmu perundangan Islam yang dijalankan di negara kita ni telah membuatkan masyarakat terpandu untuk bermuamalah sesama manusia dengan cara yang betul. Jadi kita apabila kita berurusan dengan sesama manusia dengan cara yang betul, kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Dan yang ketiga, konsep alam, iaitu pembangunan masyarakat kompleks. Konsep alam ni, ilmu Islam dapat melahirkan pemimpin yang cerdas akal dan dapat menjadikan pimpinan negara mengikut acuan Islam. Kesan buruk ilmu palsu terhadap masyarakat. Yang pertama, kebincangan institusi keluarga. Perbezaan fahaman akan menyebabkan antara ahli keluarga tu rasa kurang selesa dan curiga, dan akhirnya menyebabkan pergaduhan antara ahli keluarga. Dan yang kedua, perpecahan masyarakat. Sikap terlalu fanatik kepada pemimpin masing-masing akan menyebabkan masyarakat itu sendiri kurang menghormati antara satu sama lain dan berlakunya perpecahan. Dan yang ketiga, masalah jenayah atau pembunuhan, kerana wujudnya puak yang berbeza akan menyebabkan mereka saling benci-benci dan membawa kepada perbelahan dan akhirnya mewujudkan pembunuhan antara satu sama lain. Sekian, terima kasih.